Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera berjumpa lagi kita pada hari ini. Okey, hari ini cikgu nak share macam mana 11 tip berjaya dalam temuruga. Kalau adik-adik ikut tip ni, insya-Allah confirm berjaya dalam temuruga lah. Okey, ini berdasarkan pengalaman-pengalaman daripada apa uh, adik-adik ataupun senior-senior lah yang pernah mengalami situasi kemudian ni secara bersemuka lah. Okey. Mungkin saya percaya di kalangan adik-adik nanti ada yang dipanggil temuruga secara bersemuka. Okey, jika video sebelum ni cikgu ada terangkan cara-cara temuruga cara atas talian. Okey, ini temuruga mana secara bersemuka cikgu akan terangkan hari ini 11 tip yang paling penting yang adik perlu ikutlah. Okey, berdasarkan pengalaman kakak-kakak adik-adik yang lalu lah pengalaman ataupun kakak-kakak pengalaman mereka pengalaman mereka so cikgu kumpulkan hari ini dan cikgu akan share kepada adik-adik. So adik-adik ambil tengoklah benda gini Okey, terutamanya adik-adik yang memohon UPNN, UPSI, okey, UIA kan, UM, UKM, USN, okey, dan UPM lah. Okey. Adik-adik yang ambil kursus-kursus ni, yang ada temuruga ni, tolong tengok ya. Okey. Yang pertama tip yang pertama. Okey, yang pertama adik-adik tulis Okey, gunakan bahasa yang betul dan menjawab dengan cermat dan teratur lah. Maksudnya adik guna bahasa yang betul bukannya bahasa baku bukan bahasa rojak bahasa rojak tu campur-campur tu tak nak ataupun bahasa TikTok. Tu tak nak ya. Adik-adik guna bahasa yang standard lah yang guna dalam bahasa Melayu yang betul Okey. Usah tergopoh gapah lah. Maksudnya adik-adik tak perlu lah tergopoh gapah kan. Nak menjawab soalan tu tak perlu tergopoh gapah. Biasa-biasa je. Okey, itu tip yang pertama. Tip yang kedua. Okey, yang kedua, jangan sesekali memakai pakaian yang menjolok mata. Maksudnya adik-adik janganlah pergi interview tu dengan pakaian yang seksi, yang ketat, yang sendat. Itu tak boleh. Ini mengganggu penemuruga adik-adik lah. Okay. So adik-adik pilihlah pakaian yang kemas, yang sopan, terutamanya dalam menghadiri temuruga lah. Kalau perempuan pakailah baju kurung kan. Kalau bertudung pakailah tudung yang cantik kan. Kalau lelaki pakailah baju warna putih, lengan panjang, tie in, seluar selek, kasut kan. Biarlah nampak kemas. Okey. Itu tip yang kedua. Tip yang ketiga, pastikan adik-adik masa menjawab tu jawab dengan yakin. Okey? Dan memandang panel penemuruga adik-adik lah. Pada ketika adik-adik sedang menjawab soalan. Contohnya temuruga ni tengah nak beri satu soalan kepada adik-adik. So adik-adik jawab dengan yakin lah. Walaupun adik-adik tak tahu jawapan tu betul ke tak betul tu, itu nombor dua. Yang penting adik-adik bagi tahu je jawapan apa. Yang penting adik-adik tengok muka penemuruga tu bagi jawapan yang betul. Jangan diamlah maksudnya jangan diamlah. Ini soalan penemuruga tanya jawab pun macam acuh tak acuh kan tak boleh lah. Tak tahu saya pun tak pastilah. Itu jawapan-jawapan yang boleh merencak adik punya penemuruga lah. Yang keempat adik-adik. Segala dokumen yang penting tu hendaklah dibawa. Okey. Dan semasa dibawa tu maksudnya sebelum tu disemak rapilah. Jangan ada yang tertinggal. Kalau boleh persiapan ni janganlah persiapan last minute. Besok nak temuruga, malam baru terhege-hege. Nak cari itu, nak cari ini, nak cari pen, nak cari tie, nak cari baju. Maksudnya tak ada persediaan awal. Maknanya kena ada lah CJ. Kita dah ada dalam file tu siap-siap lah. Kita beli file yang ada poket kan. Yang ada poket file tu, masuklah semua. CJ kita, IC, surat beranak, apa-apa semua dokumen semua masuk kat situ. Kita susun lah, ikut turutan lah. Senang esok-esok kalau penemuruga minta tunjuk je ini file kan.
Ini bawa dengan apa? Tak ada file apa-apa, bawa dalam tu je kan, tak dalam apa? Plastik tu je. Tu tak, orang panggil tak ready lah. Kena beli file siap-siap, letak apa dokumen-dokumen tu dalam tu siap-siap. Tak adalah tergupur-gapah ya. Jangan buat persediaan last minute ya. Itu yang keempat tau. Okey, yang kelima, datang awal. Kalau katalah time kependudukan anda tu pukul apa? Pukul 9 contoh kan. Pukul 9 pagi. Datanglah lebih awal. Maknanya pukul 8 dah ada. Okey. Pukul 8 dah ada. Paling-paling lewat 8.30. 8.30 tu dah lewat. Kalau 8.45 dah terlambat. Anda kelang kabut ya. Nak datang, nak daftar, nak cari tempat, pening tak tu. Jadi adik-adik perlu datang lebih awal. Kalau nak temuduga tu pukul 9, adik-adik kena datang pukul 8 dah kena ada. Dah makan siap-siap, dah ready semua dah. Jangan datang lewatlah nanti tunggu gapai ya. Susah nanti. Nanti alamak tertinggal itu pula kat rumah. Tertinggal ini pula. Baju pula lupa nak tie in. Yalah, kelang kabut. Kelang kabut punya pasal banyak benda yang terlupa. Stokin pula tak pakai. Kasut entah ke mana kan. Itu yang kelima. Yang keenam. Kena semaklah. Adik-adik kena perbanyakkan masa untuk adik-adik semak isu semasa lah. Isu semasa yang terkini. Maknanya adik-adik kena ambil pengetahuan juga ya tentang isu-isu semasa. Isu-isu pengataan pun kena ada dan isu-isu semasa pun kena ada lah. Contohnya penemuduga tanya kan, siapa menteri Menteri Pendidikan Malaysia? Adik-adik nak jawab apa? Itu pengataan kan. Siapakah timbalan Perdana Menteri contoh kan? Ataupun dia tanya siapa timbalan menteri contoh pendidikan. Adik-adik tak boleh jawab maksudnya depan penemuduga tak boleh jawab soalan tu kelang kabut. Sebab itu apa? Itu adalah pengetahuan. Maksudnya adik-adik kena tahulah selain isu-isu semasa. Contohlah isu semasa. Okey adik cuba terangkan contohnya temuduga kan. Okey adik cuba Encik terangkan mengenai COVID-19 contoh kan. So adik-adik kena ambil tahulah berapa peratus negara mana terlibat dan apa fasa ada sekarang, ada PKPB, PKP tu semua adik kena maknanya kena tahulah. Kena tahu isu-isu semasa. Sebab penemuduga ni dia boleh uji adik-adik dia nak tahu adik-adik ni ambil tak perkembangan semasa lah di luar di dunia ataupun dalam negara lah. Itu benda-benda yang adik kena ambil tahu juga ya. Yang seterusnya yang ke berapa tadi? Yang ke-7 kan. Yang ke-8 yang ke-8 adik-adik. Kalau penemuduga ni, yang ke-7 yang ke-8 kalau penemuduga tanya adik-adik, mereka tanya sepatah, adik-adik janganlah jawab sepatah. Contoh dia tanya kan. Maksudnya kita kena ada ayat yang macam tu lah, lebih kurang. Maksudnya tak adalah sepatah dia tanya, sepatah kita jawab. Kalau boleh biarlah jawapan kita tu lebih panjang daripada soalan penemuduga. Dan adik-adik tolong bila penemuduga tengah tanya soalan, sebelum soalan tu habis adik-adik dah potong. Maksudnya ini penemuduga tengah tanya soalan. Adik-adik terus jawab tanpa penemuduga tu habiskan soalan. Sepatutnya biarlah adik-adik biarkan penemuduga tu tanya soalan tu. Dia tanya sampai dah titik dah dia berhenti, barulah adik mula menjawab. Ke-10 maknanya adik kena fasih lah. Kalau penemuduga tu tanya adik-adik dalam soalan bahasa Melayu, adik jawab bahasa Melayu kan. Kalau penemuduga tu tanya dalam bahasa Inggeris, kalau penemuduga tanya dalam bahasa Inggeris,
Kena jawab dalam bahasa Inggeris lah. Okey. Okey, yang seterusnya, yang ke-11 yang terakhir sekali, adik-adik perlu, okey, apabila masuk bilik temuruga tu ucaplah salam. Okay? Assalamualaikum, bagi senyuman kan. Sebagai tanda apa? Tanda kita hormat kepada penemuruga tu. Okey. Okey, itu adalah 11 tip yang cikgu share kepada adik-adik pada hari ini. Okey. Good luck adik-adik, semoga adik-adik berjaya. Kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, share and subscribe lah channel cikgu ya. Okey, bye bye.